بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu dengan izin dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian kita pada membahaskan berkenaan dengan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana pada asalnya kita menggunakan mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah, dan untuk mendapatkan penjelasan maka tidak kita perlu merujuk kepada kitab asal, iaitulah karangan Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada perbahasan kita masih lagi dalam kisah Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, iaitulah berkenaan dengan zikru binayatil baitil atiq. Yakni kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan pembinaan Baitul Atiq, yakni Kaabah Al-Musharrafah, bait yang merupakan Baitullah, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan bantuan anak baginda, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik, jadi kita sambung. Baik, jadi sebelum ni kita berhenti pada membahaskan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 26 hingga 27, yang kita dah sebutkan tentang tujuan pembinaan Kaabah itu yang disebut sebagai Baitul Atiq, dan itu adalah penamaan yang datang dalam nas, dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan kita dah sebutkan beberapa faedah daripada ayat tersebut. Dan berikutnya Imam Ibn Kathir rahimahullah membawakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 96 hingga 97 yang menjelaskan tentang awal rumah ibadat yang dibina, yang diletakkan batu asas dan dibina diangkat dan dibina binaannya itu, iaitulah apa yang berada di Bakkah, yakni Makkah, bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ianya adalah penuh keberkatan dan petunjuk kepada seluruh alam. Baik, kemudian dalam ayat tersebut Allah Ta'ala sebut fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Adanya ada ayat yang jelas, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran apa yang Allah sampaikan, iaitulah maqam Ibrahim. Yang ini akan dibahaskan oleh Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan maqam Ibrahim ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk yakni ke dalam Mekah, di kawasan Masjidil Haram ini, di Kaabah itu, maka dia mendapat keamanan, aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ayat yang Allah Ta'ala sebutkan seterusnya iaitulah berkenaan dengan kefarduan ibadat haji ke atas manusia. Bagi manusia itu ibadat haji yang dilaksanakan kerana Allah, iaitulah dan diberikan diletakkan syarat dia istita'ah, yakni kemampuan. Jadi kalau kita tengok di sini man istata'a ilaihi sabila, ini sangat penting. Ini sangat penting. Maknanya ibadat haji itu iaitulah tidak diwajibkan, tidak difardukan melainkan dengan kemampuan istita'ah. Jadi kalau ibadat haji macam tu, umrah pun samalah, kan? Umrah pun sama, kerana umrah itu adalah ikutan bagi haji. Haji adalah asal, umrah itu adalah ikutan. Sebab itu kalau kita faham ayat ini, kita takkanlah maknanya kita fahamlah kalau ada apa-apa yang menghalang kita kata ibadat itu dilakukan, maknanya ia adalah salah satu perkara yang menghalang daripada kemampuan. Contohnya macam baru-baru ini bila
apa bila kerajaan keluarkan perintah untuk menyekat ataupun menangguhkan ibadat umrah, maka kalau kita faham ayat ni dan faham maqasid tujuan ibadat haji dan umrah itu sendiri, dan kalau kita faham ayat ni, bila Allah Ta'ala kata man istata'a ilaihi sabila, maka kalau ada perkara yang menghalang kemampuan, itu kita kata ibadat haji. Kalau ibadat haji pun tak kita kata tak mampu untuk kita laksanakan, ada halangan, maka di situ juga kita perlu faham ibadat umrah pun samalah. Kan? Ibadat umrah pun sama. Jadi kalau yang wajib pun Allah Ta'ala ikatkan dengan kemampuan, apatah lagi yang umrah yang kali kedua, ketiga, keempat, umrah yang dah kita kata umrah nafilah, umrah sunat. Sebab itu bagi orang yang, ialah semua orang rindukan nak pergi ke Baitullah, tetapi kena lihat keadaan. Kalau kita ikut perasaan, memanglah semua orang nak pergi. Mana ada orang yang tak mau pergi dekat tempat yang mulia. Tetapi dekat situlah kita kata ilmu lebih utama untuk kita dahulukan berbanding perasaan kita. Memang kalau ikut perasaan, memanglah nak memberontak, perasaan nak marah ini. Tapi kita perlu kita kata perlu sabarlah keadaan yang masih lagi tak menentu ni. Kan ada yang kata dah tangguh 3 kali. Kalau tangguh 3 kali, 4 kali, 5 kali sekalipun, kalau dah itu yang dilihat oleh waliul amr, pemerintah melihat perlu ditangguhkan, maka kita maknanya tak berapa ialah mungkin bagi orang yang terlibat dalam industri umrah ni, mereka fikirkan keuntungan, mereka fikirkan kerugian dan sebagainya. Ya, kita tak nafikan, tetapi bagi kita sebagai seorang Muslim, ini sebagai seorang Muslim, kita letak tepi dulu perniagaan apa semua. Kan? Nanti orang kata, senanglah cakap kan, orang dah gini. Tapi ialah, kok mana pun, balik pada asal, umrah itu sendiri, apatah lagi haji yang wajib kan, kalau tidak ada kemampuan, makna tidak ada ternafi istita'ah itu, maka apa? Tidak wajib. Maksudnya gugur kewajipan bila tidak ada istita'ah. Sebab tu perlu diperhalusi pada ayat man istata'a ilaihi sabila. Itu perlu ditadabburi, perlu diteliti. Apatah lagi kalau orang yang dah buat haji, dah buat umrah, kan, maknanya ialah semua orang nak pergi lagi, tapi mana perkara yang perlu kita dahulukan, itu penting. Fiqh dalam memahami dalam perkara-perkara macam ni. Contohnya apabila kita masih lagi tak menentu sekarang ni, keadaan pandemik ataupun apa kita kata penyakit yang merebak ini masih lagi tak menentu. Lepas tu kita kata tak apa, kalau tangguh dulu, dan minta kepada Allah SWT, doakan Allah SWT pemudahkan bagi mereka yang terlibat dalam urus takbir umrah ni, maka mereka pun kita kata perlu sabarlah. Maknanya kalau mereka perlu bincanglah dengan baik, tetapi kita kata ala kulli hal balik pada asal. Baik. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur terhadap Allah, kufur terhadap perintah Allah, kufur terhadap perintah yakni ibadat haji tersebut, Allah kata apa? Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu maha kaya, cukup, 'anil 'alamin, daripada seluruh alam. Allah Ta'ala itu cukup daripada seluruh alam. Maknanya Allah tak berhajatkan kepada ibadat kita. Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada ibadat kita. Sebab itu balik pada makna nama Allah Al-Ghaniyyu. Makna Allah tak berhajat pada ibadat kita. Allah tak berhajat kepada segala yang daripada makhluk. Segala yang Allah tak berhajatkan. Baik, wa qala ta'ala. Kemudian Imam Ibn Katsir bawakan surah Al-Baqarah ayat 124, 129. So kita tengok terus pada perbahasan ayat ini oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Dan kita akan, maknanya Imam Ibn Katsir terus jelaskan. Kita tengok terus penjelasan Imam Ibn Katsir. Baik, yadhkuru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi
وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang hambanya, abdihi, hambanya, wa rasulihi, rasulnya, wa safiyihi, yakni pilihannya, wa khalilihi, yakni khalilnya, kasihnya. Ya, yang mana khullah ini iaitulah tingkatan kecintaan yang tertinggi. Khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Sebab itu tidak tepat bila menamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, yang mencapai dua orang nabi, dua daripada anbiya yang telah mencapai tahap khullah, iaitulah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya kedua-duanya ini nabi yang mencapai tahap khullah. Jadi tak tepat kalau menyebutkan Nabi Muhammad tu Habibullah, Nabi Ibrahim tu Khalilullah, tu tak tepat. Bahkan salah. Sebab Habib dia lebih rendah pada khullah, Khalil. Sebab itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad saja yang mencapai tahap khullah dengan nas, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Jadi Nabi Ibrahim dia hamba Allah, yang abduhu wa rasuluhu, rasulnya, safiyuhu maknanya minal istifa, yakni disebut mustafa, istifa min istifa. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Istafa, safiyihi maknanya pilihannya. Allah Ta'ala memilihnya, yakni menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi khalilnya. Baik. Imam al-Hunafa, ini gelaran kepada Nabi Ibrahim, ini imam bagi orang yang lurus tauhid dan akidah tauhidnya. Wa walidil anbiya, bapa bagi seluruh nabi, bapa bagi nabi-nabi. Ibrahim. Jadi itu namanya Ibrahim. Alaihi afdalus salati wat taslim annahu banal baital atiq. Jadi bahwasanya Allah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliaulah yang membina baital atiq, rumah ibadat yang paling lama. Disebut rumah ibadat yang paling lama. Alladhi huwa awwalu masjidin, yang merupakan ianya adalah awal masjid yang pertama, yang terawal. Wudi'a li umumin nas, yang dibina, yang diasaskan untuk seluruh manusia. Untuk apa? Ya'budunallaha fihi, untuk mereka menyembah Allah di situ. Wa bawwa'ahu Allahu makana, Allah membimbing Nabi Ibrahim, memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Bawwa'ahu ay maknanya arsyadahu ilaihi wa dallahu alaihi. Jadi Allah Ta'ala yang membimbing Nabi Ibrahim untuk menemui tapak asal Baitullahil Haram, yakni Baitul Atiq, ini Kaabah. Baik, wa qad ruwina an Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib wa ghairihi annahu urshida ilaihi biwahyi min Allah azza wa jalla wa qaddamna fi sifati khalqi samawati anna al-Ka'bata bihiyalil Baitil Ma'mur bihaythu an innahu law saqata la saqata 'alayha wa kadzalika ma'abidus samawat kama qala ba'dus salaf inna fi kulli sama'in baitan ya'budullaha fihi ahlu kulli sama' wa huwa fiha kal ka'bati li ahli al-ardi. Baik, telah kami riwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan selainnya, bahwasanya Allah Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat Nabi Ibrahim itu dengan wahyu. Kita bincang sebelum ni, ada yang salaf sebut Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk tunjukkan tempat tersebut. Ada juga riwayat yang menyebutkan Allah Ta'ala datangkan awan, yang mana awan itu memayungi tempat ni binaan Kaabah, tapak. Itu kita dah sebutkan sebelum ini. Dan kita telah terdahulu, kata Imam ini, wa qaddamna fi sifati khalqis samawati wal ard wa fi sifati khalqis samawati an al-Ka'bata bihiyali Baitil Ma'mur. Baik, dan kita telah menyebutkan sebelum ini, yakni pembahasan yang terawal berkenaan dengan sifat penciptaan langit, bahawasanya Kaabah ini dia setentang dengan ataupun dia bersamaan
dengan Baitul Ma'mur. Maknanya Baitul Ma'mur kita dah sebut sebelum ni, Baitul Ma'mur ialah rumah ibadat para malaikat yang berada di langit yang ketujuh. Itu Baitul Ma'mur. Maknanya yang tertinggi. Bihaitsu, kata Imam Ibn Katsir, innahu law saqata laqsaqata 'alaiha. Maknanya kalaulah Baitul Ma'mur itu jatuh, dia akan jatuh kat Kaabah. Maknanya dia tertentang. Kalau dia jatuh, la saqata, law saqata la saqata 'alaiha. Dia akan jatuh dekat Kaabah. Maknanya dia betul-betul lah sama. Wa kadzalika ma'abidus samawat. Demikian juga tempat-tempat ibadat di langit-langit yang lain. Maknanya setiap langit itu ada tempat ibadat. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian salaf, inna fi kulli sama'in baitan ya'budullaha fi ahli kulli sama'in. Setiap langit, maknanya setiap petala langit, setiap lapisan langit ada satu rumah ibadat yang ahli samawat, yakni penduduk langit tersebut menyembah Allah di situ. Maknanya mereka beribadat di situ. Bagi setiap penduduk langit itu ada Kaabah dia. Itu maknanya ada rumah ibadat dia. Wa huwa fiha kal ka'bati li ahli al-ard. Dan dia sama macam Kaabah di bumi. Sama macam Kaabah di bumi. Maknanya dia punya kedudukan dia. Kedudukan dia tu sama. Tentang kita kata sama, bersamaan. Sebab tu Imam Ibn Katsir bawa riwayat salah yang kata law saqata la saqata 'alaiha. Kalau jatuh, dia akan jatuh dekat Kaabah di bumi. Fa amara Allah Ta'ala Ibrahim alaihi salam an yabniya lahu baitan yakuna li ahli al-ardi katilka al-ma'abid lil malaikati samawati. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihi salam supaya membina untuk Allah satu rumah, yakni rumah ibadat yang dikhususkan rumah ibadat itu untuk penduduk bumi, kalangan manusia, jin dan manusia. Katilkal ma'abidi lil malaikati samawat. Seperti mana tempat-tempat ibadat ni, rumah-rumah ibadat yang ada di setiap langit yang diciptakan untuk malaikat, yang ada di setiap lapisan langit. Wa arsyadahu Allah ila makanil baiti al-muhayya lahu. Dan Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Ibrahim untuk membina semula tempat ataupun apa kita kata makan al-bait, tempat Baitullah itu. Al-muayyana lidzalika, yang telah ditakyin,kan, yang telah ditunjukkan secara spesifik di mana tempatnya. Mundu khalaqas samawati wal ard. Sejak daripada diciptakan langit dan bumi. Maknanya tempat ibadat, yakni tempat Baitullah itu telah ditentukan semenjak diciptakan langit dan bumi. Dah tahu dah tempat tu. Tapi maknanya Allah Ta'ala dah tahulah. Kama thabata fi sahihain, inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard, fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sebagaimana sabit di dalam hadis sahihain, yakni sahih Bukhari dan Muslim, inna hadzal balada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya negeri ini, yakni Mekah, harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard. Allah telah haramkannya, yakni Allah Ta'ala telah muliakannya, Allah Ta'ala telah menetapkan hukum hakamnya, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan tanahnya itu pada hari diciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka ianya adalah haram dengan pengharaman daripada Allah, dengan kehormatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hari kiamat. Maknanya apa? Maknanya di sini, maknanya tempat Kaabah itu sendiri, maknanya Mekah itu sendiri, negeri yang ada Kaabah itu sendiri diharamkan oleh Allah pada hari diciptakan langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala telah letakkan penghormatan. Makna diharamkan di sini, maknanya Allah Ta'ala telah letakkan penghormatan, pengagungan terhadap negeri tersebut, yakni Mekah, dan ada di situ ada rumah ibadat yang pertama yang Allah akan tentukan siapa yang akan membinanya semula pada zaman yang akan
berlakunya perubahan-perubahan yang kita akan bincangkan nanti. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita rumah ibadat ni bukan benda yang kita boleh suka-suka. Maknanya berkenaan dengan tentang rumah ibadat ni, dia Allah Ta'ala turunkan wahyu. Maknanya ada ketetapan yang perlu kita ikut. Jadi bukan boleh kita suka-suka. Maknanya di sini, ketetapan di sini, maknanya di sini samalah juga dengan apa yang bila berlakunya kita katakan baru-baru ni, bila berlakunya banjir, bila ada orang Muslim yang terlibat dalam pembersihan, lalu mereka membersihkan kuil ataupun tempat ibadat orang-orang kafir, maka ini sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Bagi seorang Muslim, tak sepatutnya turut sama seorang Muslim itu membersihkan tempat ibadat orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab tempat ibadat ni kita kata apa? Dia adalah kemuncak. Kita tak boleh kata saya bersih tapi hati saya tak boleh. Sebab dia tempat ibadat ni tempat kemuncak bagi sesuatu agama. Kemuncak ibadat sesuatu agama. Jadi macam mana kita boleh bagi alasan saya pergi je bersih tapi hati saya tetap beriman? Tak boleh. Kan? Sebab tu kita kena faham rumah ibadat ni maknanya dia benda yang kita kata benda yang bukan benda yang boleh kita no kompromi. Kita tak boleh bagi alasan ini macam ni, ini macam tu, tak boleh. Sebab jelas. Kita dah baca ayat dalam surah surah Al-Hajj, yakni Allah Taala perintahkan apa? Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wal ruk'is sujud. Allah Taala perintahkan rumah ibadat itu disucikan. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan rumah ibadat itu daripada kesyirikan. Ya, maknanya diperintahkan untuk tidak mensyirikkan Allah di rumah ibadat tersebut. Allah perintahkan untuk sucikan. Sucikan maknanya bukan bersihkan sucikan daripada kesyirikan. Faham tak? Makna sekarang ni Allah perintahkan kita untuk sucikan rumah ibadat daripada kesyirikan. Tiba-tiba kita pergi sucikan rumah ibadat yang ada kesyirikan. Kita sucikan tempat itu, kita bersihkan tempat yang ada kesyirikan. Salah. Tak betul. Tak, maknanya ayat ni dia ada isyarat. Maknanya isyarat kat sini, isyarat maknanya tempat ibadat tu Allah perintahkan untuk kita sucikan dengan tauhid. Itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad tak mengerjakan haji pada tahun yang ke-8 ataupun yang ke-8 ke-8 hijrah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Abu Bakar. So Nabi tak pergi kerjakan haji sebab Nabi nak suruh bersihkan dulu daripada kesyirikan. Dan Nabi SAW masuk buat haji pada tahun yang Hajjatul Wada' supaya dibersihkan daripada perkara-perkara syirik. Dan maksud kita faham konsep pembersihan yang ada dalam Islam adalah pertama sekali membersihkan daripada akidah-akidah yang syirik, membersihkan daripada kesyirikan. Tetapi bila seorang Muslim terlibat dalam pembersihan tempat ibadat yang ada kesyirikan, yang tak dibuang kesyirikan tersebut, yang mana memang tempat ibadat tu dibina untuk mensyirikkan Allah. Min awal yaum, pada hari awal dia diasaskan memang dibina untuk menyembah berhala. Tiba-tiba mana mungkin seorang Muslim dia boleh terjebak ataupun boleh terlibat sama untuk membersihkan rumah ibadat orang kafir. Kan? Ada orang bagi alasan, dia kata hadza min babi tanzif wala taqdis. Tak betul. Ada orang bagi alasan, dia kata itu hanya membersihkan daripada lumpur, bersihkan daripada kotoran. Bukan takdis, bukan menyucikan tempat peribadatan ataupun menyucikan berhala mereka. Baik,
kita katakan apa sahaja perkara yang kita kena faham, iman kita ini dia bukan setakat pengamalan hati, bukan setakat apa yang ada dalam hati. Iman ini juga ada pembahagian iman itu, iaitulah i'tiqadu bil jinan wa i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Yakni iman itu i'tiqad dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dia bertambah bila kita mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kita mengikuti syaitan, mentaati syaitan. Baik, jadi bila kita sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan untuk membenci kesyirikan, membenci kekufuran. Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sahihain, Nabi kata, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, diubah dengan lisan. Jika tidak mampu, diubah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Baik. Kalau orang yang pergi bersih dekat tempat ibadat orang kafir, kuil, cuba kita kategorikan dia kat mana? Macam mana dia nak benci kat hati kalau dia mula-mula pun dia dah pergi dah. Dia setuju untuk pergi bersihkan tempat ibadat kuil orang Hindu ke orang kafir. Kat mana kedudukan iman dia? Kalau dia benci dengan hati, dengan tangan dah confirm dah. Tak berlaku sebab dia pergi cuci lagi. Kalau dia betul-betul ingkar mungkar, dia pergi macam Nabi Ibrahim. Tapi tak semua orang mampu buat macam Nabi Ibrahim kan. Dia pergi apa? Bagi jatuh sikit. Tengok ni, bagi mereka fikir. Dia macam ni, kalau dia pergi, okey, orang jemput dia, tolong kami cuci. Okey, boleh saya pergi, tapi dengan syarat saya pergi dia bagi jatuh berhala. Kemudian tegakkan hujah kat atas penyembah-penyembah berhala tu. Tegakkan hujah. Ni tengok ni, macam mana kamu boleh minta dekat berhala yang tak boleh tolong diri dia sendiri? Oh, betul. Mereka pun masuk Islam. Katakan. Itu boleh. Pergi tapi menegakkan apa dia. Tapi tak semua orang boleh. Sekejap lagi jadi isu pula. Kan? Jadi kena tangkap pula. Dikatakan menyerang tempat ibadat orang kafir. Tak boleh lah. Kan? Tapi paling kurang kalau dia pergi, dia kena ingkar lah. Kan? Bukannya pergi duk selfie cuci tu, selfie kita masyarakat harmoni apa semua, dia pergi sokong pula. Tak kan? Pergi tegur lah kemungkaran. Tapi berapa kerat orang yang mampu, tak mampu. Jadi kalau tak mampu, tak payah pergi. Kalau tak mampu buat macam Nabi Ibrahim, tak payah pergi. Kan? Sekejap lagi dia kena pukul pula. Kena pukul dengan geng-geng geng-geng penyembah berhala. Kan? Geng-geng mafia Hindu apa semua pukul dia. Sebab apa? Tak jadi cerita pula. Kan? Jadi tak payah pergilah. Sebab memang tak mampu untuk ubah kemungkaran. Kan? Tak mampu untuk ubah kemungkaran. Dia tak payah pergi. Lisan pun tak boleh. Dengan lisan pun dia tak boleh ubah. Nak cakap habis. Dia halau. Kan? Dia halau. Dengan hati. Kalau dia pergi tolong cuci lagi, adakah iman dalam hati? Cuba kita bayangkan, ada tak? Macam mana dia nak benci kalau dia pergi pakat-pakat tolong cuci lumpur dekat berhala tu ataupun dekat kawasan ibadat dia? Macam mana kita nak clarifikan iman tu? Iman dia kat mana sekarang? Sebab itu kita kata tidak ada selepas itu
sebesar darah daripada iman. Maknanya lepas pada tak ada kebencian dalam hati tu, lepas tu dah tak ada dah lah. Sebab tu kita kata bahaya. Wa dzalika adhaful iman, ini selemah-lemah iman pun tak ada. Apa yang ada? Akhir sekali bukan ada selemah-lemah iman pun tak ada, maknanya dia redha pula. Itu kita kata bahaya. Redha dengan kekufuran, kufur. Bahaya. Kan? Man lam yukaffiral musyrikin atau sahhaha madhhabahum. Faqad kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrikin, atau membenarkan mazhab mereka, kita betul juga depa ni kafir dengan ijma', dengan kesepakatan ulama'. Maknanya apa? Tak payahlah, tak payah pergilah, kan? Jadi kita pelik orang yang nak ikut sunnah ni, dia punah habis. Kat situ dia punah. Pasal dia tak nampak. Pasal dia tak nampak, kita kata mana iman tu? Kat mana iman? Itu kita kata bahaya murji'ah, irja' ni paling bahaya sekali. Penyakit ataupun bid'ah murji'ah, irja'. Maknanya buatlah apa pun, yang penting hati baik. Iman hanya di hati. Saya pergi bersih je, tapi hati saya tetap percaya dengan Allah. Habis. Jadi kalau pergi sujud pun, dia kata hati saya boleh jawab. Boleh dia nak jawab. Pergi sujud dekat berhala tu, hati saya tetap percaya dengan Allah. Sama macam orang-orang musyrikin. Tak ada beza. Sebab itu yang seingat anda, yang pertama sekali jadikan kekufuran, bukan semua benda yang kufur itu menjatuhkan orang kufur, ataupun orang yang buat kekufuran, dia hanya membuat alamat kekufuran, dia bukan jatuh pada kufur. Ini antara pendapat yang dipegang oleh Al-Marisiyah. Ini Bishr Al-Marisi, Jahmiyah ni. Jahmiyah, sebab dia kata kalau orang tu buat alamat kekufuran, dia belum lagi kufur. Dia buat benda tanda-tanda yang kufur, dia belum lagi kufur, sebab dia hati dia masih beriman. Ni Jahmiyah ni. Ni kita kata apa? Irja', murji'ah. Dia buatlah macam mana sekalipun benda yang kufur, yang penting hati. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab itu kita kata dia perbuatan dia pergi, kalau ada orang anda tengok siapa tu komen, dia kata depa tak tahu, orang panggil depa, dijemput untuk pergi bersih, depa tak tahu tempat mana, tengok-tengok kena dekat kuil, depa terpaksa. Itu lain cerita. Maksudnya dia kena istighfar lepas tu kan, maksudnya terpaksa. Maknanya dia tak tahu. Itu lain cerita. Tapi kalau sengaja pergi, yang tadi tak tahu tu pun, hatta kalau dia tak tahu pun, dia boleh untuk pilih untuk tak cuci. Betul tak? Buat apa? Dah tahu. Dah sampai, walaupun orang tak bagi tahu, pihak jawatan kuasa tu tak bagi tahu dekat mana, tiba-tiba pergi kat kuil, dia boleh pilih. Kalau dia orang yang, masalahnya ramai orang tak tahu kan. Kalau dia dah tahu awal-awal, hatta dia dah pergi tanpa orang jawatan kuasa tu bagi tahu pun, dia boleh pilih untuk tak cuci. Ada kena paksa ke? Kena cuci, kalau tak cuci aku bunuh. Tak ada kan? Dia boleh pilih untuk tak cuci. Saya boleh pilih dekat tempat, kadang-kadang ada rumah orang kafir sebelah kuil tu. Dia pilihlah pergi cuci rumah orang kafir tu. Kan? Orang kuil, contoh kuil Hindu, sebelah tu ada rumah India. Dia pilihlah rumah India tu. Sebab bukan tempat ibadat kan. Rumah orang India. Boleh tak dia tolong cuci rumah orang kafir, orang India, orang Buddha ke, orang Cina ke, yang kafir, yang bukan Islam? Boleh. Dia boleh pilih. Maknanya dia ada pilihan untuk dia tak pergi cuci kuil tu ataupun gereja ke apa. Kan? Tetapi kita tak faham, ada pihak-pihak tertentu yang ambil kesempatan. Sebab dia bukanlah benda yang tiba-tiba berlaku, dia ada perancangan, dia ada. Sebab kita bila tengok balik, kalau kita tengok balik
di peringkat antarabangsa, kalau kita tengok balik, gerakan pluralism ini dah maksudnya makin berani. Gerakan yang nak menyamakan seluruh agama ni, pluralism ni banyak, bahkan tokoh-tokoh agama pun terlibat sama mempromosikan kita kata perayaan-perayaan orang kafir dengan terang-terang. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan pun dah banyak menyeleweng dah sekarang, yang kata boleh pula ucap tahniah pada perayaan orang kafir dan sebagainya, banyak sangat sekarang ni fatwa-fatwa yang pelik ni. Jadi kita kata tak heranlah benda tu pun turut sama. Maknanya ada sahaja berlaku apa-apa musibah, maka mereka akan masuk, mereka akan menumpang untuk mengambil kesempatan. Ada anda tengok tu geng-geng liberal, dia bagi hujah apa, dia kata ini dalam cerita India, dia kata cerita India dalam Netflix. Rupanya dalam Netflix dia jadi rujukan dia, jadi Netflix tu rujukan dia. Dia duduk tengok dekat, dia kata cerita India, dalam cerita India, cerita Hindustan memang banyak cerita-cerita yang pluralism. Kononnya dalam babak cerita tu orang Islam kat India kan, Sufi, Kuburi, bukannya Islam betul pun orang, tapi dia panggil Islam kan. Tolong angkat berhala, tolong angkat berhala orang India, orang Hindu. Tunjuklah babak tu. Ni dia kata hujah dia, alasan dia. Maknanya kita tak boleh kononnya atas alasan nak buat baik ya, maknanya tak ada dah limit. Atas alasan asalkan kita nak tolong orang, buatlah apa pun, yang penting niat baik. Ini promosi dia, maksudnya hatta orang yang bawa hujah, kita kan bukan hujah tu kan, bukan hujah, itu adalah propaganda. Memang kita tahu Netflix ni memang tempat sarang syaitan punya segala pemikiran syaitan. Pemikiran yang kita kata syaitaniah, yang dibawa ibahiyah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, memang tersebar banyak dalam Netflix. Tetapi malangnya orang ni dibagi alasan, dia kata dalam drama ataupun dalam filem Hollywood ataupun Bollywood, dalam Netflix ada tunjuk babak tu. Jadi dia nak praktikkan babak tu, dia pun buatlah dekat kuil. Itu alasan dia. So kita memang nampak lah. Sebab ni kalau siapa yang boleh buat kajian tentang pengaruh filem-filem ni terhadap tindakan praktikal bagi sebahagian di kalangan masyarakat ni, memang kita boleh tengok ada kaitan. Memang betul, rupanya memang kebetulan cerita-cerita yang Hindu ni dipromotkan pluralism. Kononnya ada babak orang Islam tolong angkat berhala, tolong cucikan atau tolong bersihkan berhala yang ada dalam kuil Hindu. Kononnya nak bagi tahu toleransi. Kononnya inilah toleransi. Maknanya kita toleransi, kita bolehlah pergi pakat bersih cuci. Kalau berlaku banjir lagi sekali, kita boleh pakat cuci pergi pakat buat rombongan, pergi cuci gereja pula, pergi cuci kuil Hindu, pergi cuci Tok Kong. Ini tak betul. Kita kata tak betul. Maknanya sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di atas kebajikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu bertolong-tolongan di atas dasar dosa dan juga pemusuhan. Baik, dosa apa yang paling besar kalau bukan syirik? Ada lagi ke dosa yang paling besar daripada syirik? Tak ada lah. Syirik lah paling besar sekali. Jadi kalau kita tolong pergi cuci tempat yang orang buat syirik, tempat orang menyekutukan Allah, tempat orang mensyirikkan Allah, sembah berhala-berhala, baik, itu bukan dosa. Dosa paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa yang paling besar. Kufur yang nyata. Jadi tak payahlah. Toleransi kita ada batasan dia. Kita tak dihalang, kita tak dilarang untuk buat baik dekat orang bukan Islam. Kita boleh pergi tolong orang bukan, jiran kita kena banjir, kita pergi tolong dia. Dia bukan Islam, tolong dia. Baik, boleh. Tapi kalau melibatkan tempat ibadat,
lakum dinukum waliyadin. Ada dia punya batasan dia. Kalau dia suruh kita tolong bersihkan saya punya tokong kecil ni, kita ada hak sebagai seorang Muslim, kita tak boleh tolong. Takkanlah kalau dia nak suruh kita tolong buat benda syirik pun kita nak kena toleransi. Tak kena. Kan? Ada batasan dia. Sebab tu kita bukan nak menggalak kita bukan suruh orang pergi serang ataupun pergi buat rosak tempat ibadat orang kafir, bukan macam tu. Kita bukannya agama kita ni bukan mengarahkan kepada kita membuat kerosakan sedemikian rupa, tetapi agama kita menghalang kita daripada kerosakan yang jelas, kerosakan yang paling besar, iaitu syirik. Jadi larang, Allah Ta'ala larang kita bertolong-tolongan. Jadi tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah. Atas alasan apa pun tak boleh. Tak boleh. Sebagai seorang Muslim, cuba bayangkan kita pergi cuci tempat orang yang buat syirik. Takkan tak ada langsung sensitivity. Itu kita malangnya hari ni dah tak ada sensitivity. Sensitivity tu dah tak ada bila bid'ah irja', bid'ah murji'ah itu dah banyak tersebar. Sampai bagi alasan ini bukan taqdis, ni tanzif, ni hanya membersihkan. Bersihkan sama. Bersihkan tempat ibadat orang kafir. Apa maksud dia? Kau tolong. Kan? Kau tolong. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut dalam maksudnya kerja dekat tempat ibadat gereja. Bayangkan gereja ni, gereja orang Kristian. Orang Kristian yang paling dalam banyak-banyak orang kafir, orang Kristian yang paling rapat dengan orang Islam. Orang Yahudi pasal dia benci orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang Kristian yang paling rahmat kepada orang Islam berbanding orang Yahudi. Baik, yang paling banyak orang-orang kafir ni, orang Kristian yang paling rapat. Maksud paling rapat ni paling kurang mudarat. Paling kurang mudarat. Bukan paling rapat ni maknanya dia paling sayang kat kita, bukan. Dia paling kurang mudarat dari sudut pemusuhan dia tu. Bayangkan Kristian yang pemusuhan dia kurang nak dibandingkan dengan Yahudi. Dia bermusuh dengan kita juga. Dia tak redha dengan kita, tapi kurang sikit daripada Yahudi. Tapi still bermusuh kan. Itu pun tak boleh. Maknanya yang Kristian yang dah dekat sikit lah kan. Dekat berbanding orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik yang lain. Majusi, Hindu apa semua tu kan. Kristian yang paling dekat. Tu pun dilarang. Tak boleh. So Imam Syafi'i kata tak boleh. Kan? Perbuatan terlibat dalam pekerjaan, maknanya pertukangan kan, ataupun buat di punya tempat ibadat tu ataupun tak boleh, maksudnya diharamkan kan. Tak boleh bekerja dekat tempat gereja dan sebagainya. Baik, bayangkan kalau kuil Hindu lagi mimbabil aula lah, maknanya lagilah tak boleh. Kalau Kristian punya gereja pun kita tak boleh pergi tolong pergi bertukang pun tak boleh, apatah lagi bersih, sama kan. Itu maksud dia. Kalau bekerja pun tak boleh, apa lagi kita nak saja-saja pergi tolong? Kita tak boleh lah kan. Kalau bekerja ambil upah pun tak boleh. Kalau kita menawarkan free of charge pun tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Orang bagi kadang-kadang orang dia tak realistik, dia bagi alasan kita boleh dakwah. Dakwah apa? Apa yang kamu dakwah? Kalau setakat sembang-sembang, semua orang boleh sembang-sembang, lepas tu selfie. Bukan dakwah. Dakwah apa? Dakwah ajak dia berislam. Dakwah apa? Dakwah maksudnya suruh dia tinggal berhala tu. Berani ke siapa yang berani suruh dia tinggal berhala? Tak. Bohongnya. Pergi cuci lepas tu sembang. Ambil selfie sikit kemudian masuk, kami telah berdakwah. Dakwah apanya? Kamu berdakwah ajak kepada apa? Dakwah ajak kepada Allah. Ajak orang kafir jadi sembah Allah. Kan? Itu baru betul. Tapi dia tak cakap. Nak cakap benda tu tak betul memang tak berani. Dakwah apa? Kan? Bukan dakwah lah.
Itu bukan dakwah. Maknanya kamu pergi tu memang kamu apa? Bagi alasan dakwah tu kamu pergi sebenarnya kamu memang saja-saja kamu nak mencari keredaan orang kafir. Kamu bukan nak mencari keredaan Allah. Kalau kamu nak cari keredaan Allah, kamu tak pergi. Tolong. Kamu pergi dakwah. Dakwah maksudnya kamu cakap lah benda tidak betul. Tinggalkan. Kemudian belah lah. Dah dia pun tak terima, belah lah. Cakap baik-baik, belah. Tapi tak ada orang buat itu pun. Dah sebab tak mampu. Kalau tak mampu, tak payah pergi lah. Nak pergi juga. Konon nak tunjuk toleransi. Konon nak tunjuk tak. Bohong kan. Toleransi ada batasan. Kan? Toleransi ada batasan. Kita maknanya kita tak boleh perjudikan akidah kita, perjudikan agama kita semata-mata nakkan keredaan manusia. Maknanya bayangkan kita tengah cuci-cuci tu pok-pok mati. Siapa nak bagi jaminan? Ustaz yang haruskan tu boleh bagi jaminan ke? Tiba-tiba duk tengah cuci-cuci ni pok mati. Kejut. Mati dekat kuil. Siapa nak bagi jaminan? Ustaz yang fatwa kata boleh ke boleh bagi jaminan dia akan masuk syurga? Siapa yang nak bagi jamin? Ustazah yang kata boleh cuci kuil ataupun tempat ibadat orang kafir boleh bagi jaminan ke dia akan mati masuk syurga? Siapa boleh bagi jaminan? Tiba-tiba duk cuci tu, pum mati, jatuh mati. Lincin ke? Tu kena fikir. Kan? Kena fikir apa yang kita buat tu, kita jangan fikir apa yang kita nak, apa yang orang nak, fikir Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Lepas tu kena teruskan mengaji akidah, mengaji tauhid. Sebab orang kita ni kurang mengaji tauhid, kurang jahil tentang akidah, kurang tauhid. Maknanya ialah mengaji akidah falsafah. Tu yang jadi pening tu. Kita boleh. Allah musta'an. Hari orang sambut apa dia sambutan mujassimah yang paling jelas orang-orang Nasrani. Mujassimah lah, musyabbihah, orang Kristian musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas-jelas. Kita pergi pakat terhegeh-hegeh ucap selamat. Ucap tahniah, ucap selamat, siap buat lagi ucapan-ucapan. Ulama ahli sunnah, ulama ahlul hadis keluar kitab mengisbatkan sifat kedua tangan Allah diharamkan, dilarang. Macam mana tak kena bala? Kan? Macam mana tak kena bala bencana kalau kita itu perangai kita? Kan? Maknanya apa? Orang yang menetapkan sifat-sifat Allah dengan sebenar-benarnya dituduh sebagai musyabbihah, mujassimah. Ni orang yang Kristian yang jelas-jelas musyabbihah, mujassimah ni kamu pergi sambut. Kamu pergi sambut pula. Tak ada keluar fatwa pun. Sebab apa? Sebab raja buat. Sebab sultan buat. Sultan buat, raja buat, habis. Tak keluar fatwa. Tak keluar surat. Tak nasihat. Apa benda? Tiba-tiba orang keluar kitab yang sahih, kitab yang berdasarkan Quran Sunnah, dia sekat pula. Dia keluar surat. Tengok. Macam mana tak kena? Hari kesyirikan, orang sambut syirik, orang sambut Allah ada anak, orang kata Allah ada anak. Tu Christmas tu lah, orang sambut hari kesyirikan. Kita pergi pakat-pakat hak ni, hak orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam pakat-pakat lah duk ucap selamat Mary. Mary tu, Mary ni, selamat ni, selamat tu. Tak ada. Kita kata tak ada apa? Tak ada jati diri. Wallahu musta'an. Wa alaihi atuklan. Jadi kita jangan jadi macam itulah. Jangan kita ikut je. Kalau orang ramai buat, kita pun buat. Pemerintah buat, kita pun buat, kita ikut. Tak, kita kena ada jati diri seorang Muslim. Benda tu mungkar. Benda kemungkaran kita tak boleh ikut. Baik. Jadi ayat dalam dalam surah Al-Baqarah ayat 124 129 ni Imam Ibn Kathir dia sebutkan apa lagi? Dia kata fa amara Allah Ta'ala Ibrahim alaihi salam an yabniya lahu baitan yakuna li ahli al-ardi katilkal ma'abidi li malaikati samawat. Kita dah sebut tadi. Ini dalam sahihain, maknanya setiap langit itu ada tempat ibadat untuk malaikat, yang penduduk langit, sebagaimana adanya Kaabah di muka bumi.
maknanya kedudukan dia sama. Sama, maknanya setentang ataupun kita kata apa, sebaris. Maksudnya langit kedua, langit ketiga, langit empat tu ada Kaabah bagi malaikat-malaikat. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, walam yaji fi khabarin sahihin an ma'sumin anna al-baita kana mabniyan qabla al-Khalil alaihi salam. Tidak datang di dalam khabar yang sahih daripada maksum, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Baitullah itu, Kaabah itu dibina sebelum Al-Khalil, sebelum pembinaan Nabi Ibrahim. Tidak ada nas yang sahih, yang sarih, yang datang daripada Nabi SAW yang maksum menyebutkan Kaabah itu dibina sebelum Nabi Ibrahim. Maknanya tak ada dalil yang sarih, tak ada dalil yang sahih. Wa man tamassaka fi hadha biqaulihi makan al-baiti, barang siapa yang berpegang dengan pendapat ini, pendapat yang mengatakan ada binaan sebelum Ibrahim bina tu, ada binaan sebelumnya. Dia berpegang dengan firman Allah Ta'ala makan al-baiti dalam surah Al-Hajj ayat 26 tu, yakni tempat rumah, tempat ibadat, tempat disebut makan al-baiti, tempat maknanya dia punya tapak. Falaisa binahidin wala zahirin, maksudnya dia tidak jelaslah dan dia tidak zahir, tidaklah kuat, maknanya tidak, pendapat itu tidak kuat dan tidaklah zahir. Sebab apa? Lianna al-murada makanahu al-muqaddar fi ilmi Allah, al-muqarrar fi qudratihi, al-mu'azzam 'inda al-anbiya'i mawdi'ahu min ladun Adam ila zaman Ibrahim. So kita kena faham kat sini perkataan Imam Ibn Kathir ni penting. Dia kata kerana yang dimaksudkan dengan makan al-bait, tempat letak rumah Allah itu, Baitullah itu, adalah muqaddar fi ilmi Allah. Maknanya muqaddar fi ilmi Allah ni kita katakan apa? Dia telah ditentukan berdasarkan ilmu Allah. Yang ini telah menjadi takdir, ketetapan Allah. Tempat tu Allah Ta'ala dah tahulah. Dan tempat itu, tengok sini, dia kata al-muqarrar fi qudratihi, yang ini telah tetap pada kudratnya, yang Allah Ta'ala dah tentukan. Al-mu'azzam indal anbiya'i mawdi'uhu, dan dia diagungkan di sisi para nabi, tempatnya itu min ladun Adam ila zaman Ibrahim, daripada zaman Adam sampailah zaman Ibrahim. Maknanya apa? Tempat tapak Baitullah itu sudah diketahui oleh nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Cuma tidak dibina. Ini satu taujih pendapat daripada sebahagian ulama, antaranya Imam Ibn Kathir, dia taujih dekat sini, taujihat dia kata maknanya makan al-baiti, maknanya bukan ada binaan dekat situ sebelum Ibrahim, kan, tetapi tapak dia tu telah ditentukan oleh Allah dan telah diagungkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Maknanya Adam, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Nuh, Hud, Saleh, maknanya mereka dah tahu tempat dekat Baitullah itu, tempat yang bersamaan dengan Baitul Ma'mur, dan juga setiap rumah-rumah ibadat, ma'abidus samawat, ini tempat-tempat ibadat di langit, setiap lapisan langit mereka dah tahu. Mereka dah tahu tempat, maknanya mereka tahu kedudukan Kaabah tu kat mana. Dan mereka agungkan. Cuma kalau ikut pendapat ini, tak ada binaan. Tak ada binaan yang khusus. Sebab itu kalau kita tengok balik dalam kisah Nabi Allah Hud dengan Saleh, kan, kita dah sebelum ni Nabi Nuh pun ada riwayat asar menyebutkan apa? Nabi-nabi ni mereka kerjakan haji. Maknanya mereka agungkan tempat, maknanya Baitullah itu. Dan juga disebutkan tentang Nabi Adam. So Nabi Adam pun Allah turunkan Allah perintahkan malaikat untuk tunjukkan tempat untuk diagungkan. Dan kalau ikut pendapat ulama yang kata Nabi Adam bina, binaan itu pun kita kata ada dasar. Cuma Imam Ibn Kathir kata tak ada dalil yang khusus sebut ada binaan. Tetapi tempat itu al-mu'azzam indal anbiya'i mawdi'ahu. Maknanya tempat tu memang diagungkan oleh para nabi sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Ibrahim. Bermula daripada Adam, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Mana Ibrahim, kan? Ibrahim. Adam, Nuh,
Nuh, lepas Nuh kemudian Hud dan Saleh. Sampailah zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang bina semula. Itu adalah qaul yang kata tajdid. Nabi Ibrahim memperbaharui binaan, maknanya Nabi Ibrahim bina semula. Sebab itu mereka berdalilkan juga dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. So, itu antara nas, tetapi tidak sarih kan. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawaid, yakni asas, tapak binaan. Maknanya binaan tu dah ada. Maknanya tapak tu dah ada. Kan? Wa qad dzukira anna Adam nasaba alaihi qubbatan. Ini satu lagi taujih yang Imam Ibn Katsir cuba bawa kepada kita. Dan telah disebutkan bahawasanya Adam tak membina binaan Kaabah tu, tak dibina. Tapi Nabi Adam hanya nasaba alaihi qubbah. Nabi Adam hanya letakkan apa? Kubah. Maknanya macam kita kata Nabi Adam hanya letakkan, maknanya kubah ni maknanya dibuat kemah. Dia bukan binaan yang kita kata yang dibuat macam Nabi Ibrahim buat dengan Nabi Ismail. Yang batu. Maknanya Nabi Adam hanya letakkan kubah, maknanya kubah di sini maknanya kemah. Wa annal malaikata qalu lahu, dan malaikat mengatakan kepada Adam, qad tufna qablaka bihadzal bait, kami telah tawaf sebelummu wahai Adam dekat rumah ni. Maknanya dekat rumah ni, dekat Kaabah. Wa anna as-safinata tafat bihi 40 yawman aw nahwi dhalik, dan datang juga dalam riwayat athar bahawasanya bahtera Nabi Nuh AS mengelilingi selama 40 hari atau seumpamanya. Walakin tetapi kullu hadhihi al-akhbar an Bani Israel, semua khabar-khabar ini datang daripada Bani Israel. Datang daripada Bani Israel. Wa qad qarrarna annaha la tusaddaqu wa la tukazzabu fala yuhtajju biha fa amma in raddaha al-haqqu fa hiya mardudah. Dan kami telah menetapkan takrir, yakni kaedah. Sebelum ni dah bincangkan bahawasanya khabar Bani Israel ini la tusaddaq wa la tukadzab, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Fala yuhtajju biha, dan tidak dijadikan hujah dengannya. Tidak dijadikan hujah dengan sendirinya. Fa amma in raddaha al-haqqu fa yamaddah. Maka apabila dia telah dibantah oleh kebenaran, maksudnya bertentangan dengan kebenaran, maka ianya tertolak. So seakan-akan Imam Ibn Katsir kat sini nak bagi tahu dia bertentangan dengan nas ayat Al-Quran yang menyebutkan Nabi Ibrahim yang pertama membina. Tapi kita tengok taujih Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia bukan kata dia bukan menafikan terus. Maknanya tak berlaku binaan tu dia tak nafikan terus. Cuma dia kata tak berlaku binaan yang secara khusus. Maknanya apa? Sebab tu dia bawa apa? Kita dah bincangkan riwayat yang sebelum ni. Sebab tu Imam Ibn Katsir dikata kat sini al-mu'azzamu 'indal anbiya'i mawdi'uhu, maksudnya diagungkan oleh para nabi tempatnya. Maknanya tak dibina. Sebab itu datang riwayat kata Adam hanya buat kemah. Maknanya letakkan tanda macam tersebut sebelum dia hilang. Pada zaman sampailah zaman Nabi Nuh AS, kemudian lepas banjir besar hilang. So Nabi Hud, Nabi Saleh pun mereka datang tetapi mereka tak buat. Mereka dikhabarkan tentang tempat tersebut tapi tak diperintahkan mereka untuk bina. So Nabi Ibrahim yang diperintahkan first untuk bina. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab tarikh dalam Al-Kamil fi Tarikh, kemudian Al-Muntazam Ibn Jauzi, Al-Kamil Ibn Al-Asir, kita tengok mereka akan bawa riwayat-riwayat yang asal-asal yang kita sebutkan tadi. Memang bagi sebahagian muarrikhin, ahli sejarah, sejarawan Islam, ulama Islam, mereka menerima riwayat-riwayat tersebut min babil ikhbar. Maknanya termasuk dalam riwayat, maknanya kita kata apa? Dia termasuk dalam riwayat tarikhiyah yang boleh diterima. Maknanya dia tak bercanggah secara spesifik, dia bukanlah bercanggah 100% dengan nas. Maknanya dia ada ihtimal. Ihtimal yang kukuh. Sebab kita tengok Imam Ibn Katsir pun dia tak nafikan, maknanya tempat Baitullah itu diketahui. Diketahui oleh malaikat, diketahui oleh nabi-nabi, tetapi yang membina binaan yang pertama adalah Ibrahim. So dia Ibn Katsir dia seakan-akan dia tarjihkan memang Nabi Ibrahim yang first. Bina binaan yang khusus.
Sebab kita balik pada ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin ataupun idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Itu kan. Baik. Wa qala Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah Taala telah menyebutkan, telah berfirman, rumah yang ibadat yang pertama yang dibina untuk manusia yang berada di Bakkah, yakni Mekah, mubarakan wa hudan lil alamin. Ini penuh keberkatan dan petunjuk bagi seluruh alam. Maknanya awwalu baitin wudi'a li umumin nasi lil barakati wal huda al-bait alladhi bi Bakkah. Qila Makkah wa qila mahal al-Ka'bah. Baik, dikatakan Bakkah itu dikatakan maknanya Mekah, dan dikatakan juga tempat Bakkah itu khusus mahal Ka'bah, kawasan Ka'bah. Baik. Fihi ayatun bayyinat, padanya terdapat ayat tanda-tanda yang jelas. Ai ala annahu bina'ul khalil walidil anbiya min ba'di. Maknanya dia dibina oleh binaan al-Khalil, yakni Ibrahim. Nabi Ibrahim bapa bagi seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya. Wa imamil hunafa min waladihi alladhina yaqtaduna bihi wa yatamassakuna bi sunnatihi. Dan juga apa? Imam bagi seluruh hunafa, ini ahli tauhid, daripada anak keturunannya yang menjadikan dia sebagai ikutan dan berpegang teguh dengan sunnahnya, iaitulah apa? Seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya. Sebab itulah disebut di sini maqamu Ibrahim. Apa maksud maqamu Ibrahim? Maknanya al-hajarul ladzi kana yaqifu alaihi qa'iman. Ini batu yang tempat yang berdirinya Nabi Ibrahim di atasnya. Yakni untuk membina Kaabah. Tempat batu pijakan yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, yang dia berdiri di atas batu tersebut untuk membina Kaabah. Lamma irtafa'al bina'u an qamatih. Ketika Nabi Ibrahim nak angkat binaan. Fawada'a lahu waladuhu hadha al-hajar al-mashhura liyartafi'a alayhi lamma ta'ala al-bina'. Jadi dikatakan Ismail yang tolong letakkan batu tersebut untuk Nabi Ibrahim naik di atas batu tersebut, pijak batu tersebut untuk mengangkat binaan. Wa 'azama al-fana' kama taqaddama fi hadis Ibn Abbas at-Tawil. Baik. Jadi kat situ yang dimaksudkan dengan maqam Ibrahim ni maknanya apa? Apa dia, kita kata apa? Tempat yang berdiri Nabi Ibrahim berdiri ketika dah sampai binaan tu, kelebihan ketinggian Kaabah tu dah melebihi ketinggian Nabi Ibrahim. Sebab tu dia nak perlukan kepada sesuatu yang dia nak berdiri dan untuk dia melepasi ketinggian tersebut. Sebab itu Nabi Ismail letakkan batu lebih tinggi. Sebab ketika maksudnya Nabi Ibrahim dah letak binaan tu dah tinggi, kemudian dia nak letakkan lagi, dia dah tak sampai, kemudian ambillah batu yang diambil oleh Ismail, letakkan dan dipijak oleh Nabi Ibrahim untuk menambahkan ketinggiannya, untuk meletakkan apa kita kata binaan Kaabah itu. Ini sebagaimana datang dalam hadis Ibn Abbas yang panjang. Kama taqaddam. Pembahasan ini telah berlalu. Baik. Wa qad kana al-hajaru mulsaqan bihaitil Ka'bah. على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخره عن البيت قائلا لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا فإنه قد وافقه ربه في الأشياء منها في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Baik. Baik, kemudian batu Hajarul Aswad itu pada asalnya dia melekat. Dia melekat dekat dinding Kaabah. Ini daripada awal sampailah berlanjutan sampailah zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman pemerintahan Umar, maksudnya Umar perintahkan batu tu mundurkan sedikit. Maknanya batu tu dikeluarkan sedikit daripada Kaabah agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan salat dan orang-orang yang sedang tawaf
di sekeliling Kaabah. Jadi Umar bin Al-Khattab cuba untuk menyelesaikan isu tersebutlah, maksudnya dia tak mahu orang-orang sibuk, maknanya dapat diganggu, atau kita kata diganggu dengan disebabkan kedudukan Hajarul Aswad yang melekat dekat Kaabah itu dapat mengganggu orang-orang yang tengah tawaf. Sebab itu Umar dia keluarkan sikit, maknanya dia jadi terpisah sedikit. Baik. Baik, dan kata Imam Ibn Kathir, banyak ijtihad yang Umar ini yang selaras dengan syariat. Antaranya adalah pendapat Umar supaya Rasulullah SAW, Umar kata kat Nabi SAW supaya maqam Ibrahim itu dijadikan tempat solat. Maka Allah pun turun ayat apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Maksudnya disunnahkan, disyariatkan untuk kita selepas tawaf itu untuk solat di kawasan di belakang maqam Ibrahim. Tak semestinya dekat belakang tu, maksudnya di kawasan yang belakang. Kalau kita mampu untuk di belakang maqam Ibrahim tu, maka di situlah tempatnya. Tetapi selalunya kalau dalam keadaan tawaf itu ramai orang, maka di kawasan belakangnya. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa qad kanat atharu qadamail khalil baqiyatun fi sakhrati ila awal Islam. Athar maknanya kesan kedua tapak kaki Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim pijak dekat batu tu, fi sakhrati, dia kekal sampailah zaman awal Islam. Zaman awal Islam membekas di batu tersebut. Maknanya sampai zaman sampailah zaman munculnya Islam pun masih lagi kekal. Maknanya zaman jahiliah tu masih adalah kan. Dan sampai zaman kemunculan Islam, sampai zaman Nabi diutuskan pun masih ada. Sebab itulah kata Imam Ibn Kathir, wa qad qala Abu Talib fi qasidatihi al-lamiyatil masyhurah. Dan telah menyebutkan Abu Talib di dalam qasidahnya yang disebut qasidah al-lamiyah, maknanya qasidah yang di akhirnya itu diakhiri dengan huruf lam yang masyhur. Abu Talib pernah sebut dalam qasidah dia kan, wa thawrin wa man arsa thabiran makanah wa raqin liyarqa fi hira'a wa nazili wa bil baiti haqqal bait min batni makkatin wa billahi inna allaha laysa bighafili wa bil hajari al muswaddi iz yamsahunah إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رتبة على قدميه حافيا غير ناعل. Ini qasidah Abu Talib. Maknanya waktu masih jahiliah kan. Maksudnya kat sini Abu Talib kata, dan Baitullah itu yang berada di Mekah itu memiliki hak, yakni memiliki dia wa thawrin wa man arsa sabir, ini sabir, dia pokok gunung Sabir, bukit Sabir kan. Kemudian disebut tentang Gua Hira, orang yang naik Gua Hira dan juga orang yang turun daripada Gua Hira. Maknanya disebutkan tentang geografi Mekah lah. Ada Bukit Thawr, ada Sabir, kemudian ada Hira. Hira ni maksudnya bukit yang adanya Gua Hira lah kan. Hira tu maksudnya asalnya penamaan tu Jabal Hira, maksudnya dia bukan Jabal Nur. Jabal Nur ni wadah. Asalnya orang Arab panggil Hira. Memang Hira tu dia bukan panggil gua sahaja, tapi termasuk bukit. Jabal yang orang panggil Jabal Nur tu, asalnya dia adalah Hira tu. Dia sendiri dinamakan Hira sekali dengan gua tu. Baik, kemudian Abu Talib kata wa bil baiti haqqal baiti min batni makkatin wa billahi innallaha laisa bighafili. Dia kata dan bait itu yang berada di Mekah, yang ini memiliki hak, kedudukan. Sesungguhnya Allah tidak pernah ghafil. So Allah tak pernah leka untuk menjagalah Baitullah, rumah dia. Ini maksud menunjukkan Abu Talib ada tauhid rububiyah kan. Ni waktu ni dia ucapkan qasidah ni ketika jahiliah kan. Dan kemudian Abu Talib kata apa lagi? Dia kata wabil hajaril muswaddi idh yamsahunahu. Dan batu yang hitam, Hajarul Aswad kan. Dia kata Hajarul Aswad idh yamsahunahu, ketika orang-orang mengusap dan menyentuhnya, menciumnya.
Kan dia kata sini idh tanafuhu bid-duha wal asaili. Jadi ketika orang mengusap ataupun mencium dan juga mengusap Hajarul Aswad itu baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maknanya orang buat haji kan. Zaman jahiliah orang dah datang. Orang memang cium Hajarul Aswad, orang memang sentuh Hajarul Aswad tu. Kemudian dia cakap ini termasuk ma'alim di Kaabah lah kan. Ma'alim di kawasan Masjidil Haram tu maknanya tempat-tempat yang penting. So dia kata sini wa mauti'u Ibrahim fi sakhri ratbatun. Mauti'u maknanya tempat tapak kaki ataupun tempat pijak tapak kaki Ibrahim yang ada di atas batu. Fi sakhri ratbatun, masih lagi basah, maksudnya ada kesan. Maksudnya ada kesan, maksudnya masih boleh tengok. Ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ili, maknanya yang mana tapak kaki Ibrahim itu, kedua tapak kakinya itu hafiyan ghaira na'ili, maksudnya tidak beralaskan sepatu ataupun kasut atau selipar. Tak ada, maknanya memang tapak kaki dia memang bekas tapak kaki itu memang ada pada zaman tersebut. Dan sekarang masih ada kan, masih ada kita boleh nampak. Tapi ialah dua-dua kan kita boleh nampak. Maksud tapak kaki itu masih ada. Tapi yang ni lebih maknanya apa yang diungkapkan oleh Abu Talib ni lagi awal lah. Kan? Kesan tu masih ada. Sebab tu kata Abu Talib, dia kata tapi besar kan, kita tengok tu besar, agak besar. Idtafanuhu bidduha wa sali wa mawtiu Ibrahim fi sakhri ratbatun, maksudnya masih boleh nampak kesan dia. Ratbah maksudnya basah kan, maksudnya masih boleh nampak kesan dia, tak hilang. Ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ili, maknanya kedua kakinya yang pijak batu tersebut tu masih ada lagi kesan dia. Ketika zaman jahiliah pun masih ada. So itu kita kata Abu Talib ni waktu ni masih dalam zaman jahiliah kan, so disebut tu memang dah ada. Baik. Jadi bukan benda baru lah, bukan benda baru, memang dah lama. Memang tapak kaki Nabi Ibrahim tu memang dah lama lah. Memang dah lama. Dan itu bukti. Menunjukkan apa? Itu satu bukti yang kukuh lah. Sebab tu Allah kata fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. So Allah Ta'ala sebut tu bukti. Bukti yang paling jelas. Kan? Dan adanya maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat letak kaki Ibrahim. Maksudnya menunjukkan bukti Nabi Ibrahim yang bina Kaabah. Kan? Mana-mana orang yang datang kemudian yang cuba untuk meragui, tak ada hujah kat atas. Mereka tidak ada hujah yang boleh membenarkan. Mereka hanya waham dan kekeliruan, mereka hanya dakwaan, kita kata semata-mata dakwaan. Kan? Macam orang kata Mekah tu bukan dekat Saudi. Kata dekat mana? Dekat Petra, Jordan asalnya. Itu semua tak ada dalil, tak ada bukti. Kan? Tak ada bukti. Semuanya hanya dakwaan, hanya waham, hanya kekeliruan, hanya khayalan. Tak ada bukti yang kukuh. Baik. Jadi kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, yakni anna rijlahul karimah ghasat fi sakhrati, maknanya kedua tapak kaki bekas, dua tapak kaki Nabi Ibrahim itu masih tetap membekas di atas batu tersebut. Kan? Bekas di atasnya ada tapak kaki yang tidak ada beralas dengan apa-apa alas, maknanya tak pakai selipar lah, memang kaki, tapak kaki yang betul-betul tapak kaki. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dikatakan sini fasara ala qadri qadamihi hafiyatan la munta'ilah, maknanya tapak kaki tu memang bukan tapak kaki kasut kan, bukan tapak kaki kasut, memang tapak kaki yang hafiyah, yang telanjang, tapak kaki yang tak ada munta'ilah. Itu maksud ghaira na'ilin, yang ni tidak ada selipar, tidak ada kasut, memang hafiyah. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yakni ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawaid, yakni asas binaan minal baiti, yakni daripada rumah Kaabah itu, dan Ismail menolongnya. Fi hali qaulihima, yakni ketika keadaan mereka berdua ketika itu mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah. Fahuma fi ghayatil ikhlasi wa ta'ati lillahi azza wa jalla. Kedua mereka, yakni Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam,
kedua-duanya dalam kemuncak keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huma yas'alani min Allah as-sami'il alim an yataqabbala minhuma ma huma fihi min at-ta'ati al-'azimati was-sa'il mashkur. Kedua-dua mereka hamba Allah dan Rasulnya itu, Ibrahim dan Ismail, bapa dengan anak, kedua-duanya meminta kepada Allah, meminta daripada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, supaya menerima daripada keduanya apa yang telah mereka sembahkan, apa yang telah mereka perlihatkan berupa ketaatan yang agung dan juga usaha yang patut disyukuri oleh seluruh manusia yang datang setelahnya, seluruh keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka di kalangan ahli tauhid yang mengikut sunnah Ibrahim dan juga sunnah Ismail, iaitulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna katanya apa? Itulah contoh teladan kita. Kita nak contoh siapa lagi? Sebagai ahli tauhid, sebagai orang yang mentauhidkan Allah, inilah contoh teladan kita, Ibrahim dan Ismail. Pada kemuncak ketaatan, membina rumah Allah, mereka masih takut Allah Ta'ala tak terima amalan. Bayangkan ni, kemuncak ketaatan, bina rumah Allah, rumah ibadat yang Allah perintah. Tak ada apa-apa kepentingan. Kerana Allah bina rumah ibadat, bina Kaabah, tidak ada apa-apa kepentingan melainkan kepentingan yang datang daripada perintah Allah. Tak ada kepentingan apa-apa. So Allah tak kata kat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kamu akan dapat ini, kamu dapat ini. Memang mereka buat apa? Kerana Allah. Sebab tu Imam Ibn Kathir kata, wa ma yas'a fahuma fi ghayatil ikhlasi wa ta'ati lillahi azza wa jalla. Tak ada dah. Ini kemuncak ibadat yang tertinggi. Kemuncak keikhlasan. Tetapi mereka masih lagi takut Allah tak terima. Sebab tu mereka minta, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini contoh kita. Bukannya kita hari ni amal sikit, macam Allah confirm terima. Macam Allah, orang hari ni, dia bila buat amalan, dia suka cerita kat orang, dia suka ungkit-ungkit, tak ada langsung rasa takut Allah Ta'ala tak terima. Dan buat bantu orang banjir, saya selesai, macam confirm Allah Ta'ala terima. Tak ada rasa takut. Pergi haji dengan umrah pun, selfie. Saya selesai mengerjakan haji dan umrah. Siapa yang nak suruh minta tolong doa, sila komen. Suruh komen pula. Macam confirm Allah Ta'ala terima. Tak ada rasa takut. Seakan-akan macam, aku confirm dah Allah Ta'ala terima. Macam tu. Walaupun dia tak cakap. Itulah apa? Lisanul hal. Tak semestinya lisanul maqal, lisanul hal, keadaan. Dia tak cakap tapi keadaan dia menunjukkan macam tu. Macam seakan-akan Allah confirm terima. Hak tu yang siapa yang nak suruh saya tolong doa, pakat mesej, pakat komen kat bawah ni, saya buat live, buat FB live. Dia pun berdoa lah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa warak, tak ada rasa takut Allah Ta'ala tak terima. Sedangkan dia dah terjebak dalam riak, dalam ibadat. Terang-terang, jelas-jelas. Tapi duk bangga. Balik daripada umrah, bukan nak kata jadi lagi tawaduk, jadi lagi kita kata takut ke Allah, jadi lagi sombong, bongkak, takabur. Saya pergi umrah tu 20 kali, duk cerita kat orang. Macam confirm Allah Ta'ala terima 20-20 umrah dia tu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. Minta dekat Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Takut Allah Ta'ala tak terima. Kita hari ni amalan entah apa-apa, buat dengan ada syiriknya lagi, ada riaknya lagi, ada ujubnya lagi, ada bid'ahnya lagi. Kemudian seakan-akan macam confirm Allah Ta'ala terima. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Tengok doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi apa? Wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini
muslimaini, jadilah kami orang yang Islam. Kedua-dua kami ni jadi orang Islam, orang yang mentauhidkanmu, bukan orang yang mensyirikkanmu. Laka, kepadamu, yang menyerah kepadamu. Jadikanlah kami berdua ini dua orang Islam, dua orang yang mentauhid kamu, yang menyerahkan diri kami kepadamu sahaja. Itu maksud muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Dan di kalangan zuriat keturunan kami ini adanya umat yang muslimah juga, umat yang menyerah diri kepadamu, mentauhidkan kepada diri mereka, kepada ibadat mereka kepada laka, kepadamu. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami tata cara ibadat-ibadat kami, manasik. Wa tub alaina, tengok masih lagi doa, wa tub alaina ay taqabbal taubatana, terimalah taubat kami. Wa tub lana wa tub alaina, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha mengasihani. Takut kan? Maknanya takut, maksudnya bukannya mendabik dada. Orang hari ni dia buat sikit amalan, dia mendabik dada. Saya dah buat macam ni, saya dah buat macam ni, saya dah buat macam ni. Semua cerita pasal dia. Ini zaman sekarang tak selamat. Tambah lagi dengan ada media sosial, semua orang cerita amalan yang dibuat. Semua benda dia nak cerita. Amalan dia ni cerita. Amalan dia bangkit tahajud pun cerita kat orang. Siap buat FB live lagi. Wal'iyadzubillah. Tak ada rasa takutkan Allah. Tak ada rasa takutkan Allah. Allahul musta'an. Wal maqsudu anna al-khalila bana ashraf al-masajidi fi ashraf al-buqa' fi wadin ghairi dhi zar'in wa da'a li ahliha bil barakati wa an yurzaqu min ath-thamarat ma'a qillati al-miyahi wa 'adami al-ashjari waz-zuru'i wath-thimar. Maksud di sini bahwasanya al-khalil, kekasih Allah, iaitu Ibrahim alaihissalam, telah membina semulia-mulia masjid, semulia-mulia tempat, masjid yang paling mulia, yang di tempat yang paling mulia, di lembah yang kering kontang. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keberkatan kepada penduduk Mekah dan memberikan rezeki berupa buah-buahan, walaupun dalam keadaan di Mekah itu tidak banyak air, ma'aqilatil miyah, tidak ada pokok-pokok, tidak ada tanaman dan juga buah-buahan, dan menjadikan kawasan Masjidil Haram atau kawasan Mekah itu sebagai muharraman, diharamkan, wa aminan muhattaman, dan dijadikan tempat yang aman. Fastajaballahu wa lahul hamdu wa lahu mas'alatah. Maka Allah pun dengan berbaginya segala puji telah memustajabkan permintaan doa khalilnya Ibrahim alaihissalam, walabba da'watah wa atahu talabatahu. Allah maksudnya menyahut seruan khalilnya, doa dan permintaan, dan memberikan kepadanya apa yang menjadi permintaannya. Maka Allah Ta'ala kata, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Wa qala ta'ala awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Nikmat Allah. Allah jadikan haram itu sebagai di kawasan Mekah itu sebagai tempat yang haram, yang penuh keamanan, dan manusia bondong-bondong datang di sekelilingnya. Itu Allah Ta'ala sebut lagi nikmat yang Allah Ta'ala meneguhkan manusia, meneguhkan orang-orang Islam, anak-anak keturunan Ibrahim dan Ismail ni, yakni mereka berada di kawasan haram itu dengan penuh keamanan. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', didatangi kepadanya seluruh buah-buahan, rizqan min ladunna, sebagai bentuk rezeki. Kerana Mekah itu sendiri bukanlah tempat yang subur untuk ditanam pohon-pohon, pokok-pokok, tetapi Allah datangkan seluruh buah-buahan. Macam hari ni kita pergi Mekah tengok durian pun ada, tapi mahal sikit lah. Tapi semua buah ada kat sana. Sebab apa? Semua yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna, semua makanan mai kat situ. Berkat doa Nabi Ibrahim. Walaupun tak ditanam kat situ, tapi semua buah-buahan datang. Seluruh dunia datang. Wa sa'alallaha an yab'atha
fihim rasulan minhum. Kemudian Nabi Ibrahim bukan setakat doa itu, dia minta dekat Allah supaya Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka, ay min jinsihim, di kalangan jenis mereka, wa ala lughatihim al-fasihati al-balighatin nashiyah, iaitulah dengan lisan, dengan bahasa mereka sendiri yang fasih, yang baligh, yang kita kata yang sampai kepada tahap kemuncak al-bayan wal fasahah, kejelasan, litatimma alaihim ni'matan ad-dunyawiyah wad diniyah, supaya sempurna bagi mereka itu, lengkap bagi mereka dua nikmat, iaitu nikmat dunia dan juga nikmat diniyah, nikmat dunyawiyah, nikmat duniawi, dan juga nikmat agama. Sa'adatul ula wal ukhra, kebahagiaan yang di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. So kita akan bincang nanti doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yakni dalam ayat Al-Quran, apa permintaan Nabi Ibrahim yang kita perlu lihat, dan kita lihat sebahagiannya, dan kita nak lihat nanti berkenaan dengan apa mustajabnya doa Nabi Ibrahim, dengan apa Allah Ta'ala utuskan Rasul di kalangan Bani Ismail, anak keturunan Ismail, iaitulah Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menjadi imam kita, yang menjadi contoh teladan kita, yang menjadi pemimpin kita, dan kita mengharapkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan syafaat melalui ikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala memberikan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang ikhlas untuk mengikuti sunnah baginda dan menentang segala bid'ah-bid'ah yang merosakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah harapan kita, dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan doa, maknanya mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dengan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ana rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.